Kita masih membincangkan tentang bersikap sederhana ya. Kadang-kadang bersikap keterlaluan dalam kita nak ibadat pada Allah Ta'ala sekalipun. Maksud sederhana ni apa? Buat apa-apa semua tu bukan ikut nafsu. Buat ibadat, buat taat bukan ikut nafsu, bukan semau-maunya. Nanti kadang-kadang setan sengaja beri kita dorongan buat amal sebanyak-banyaknya. Untuk apa? Biar selekas kita pancit. Biar lekas kita jenuh. Biar lekas kita jelak. Habis kalau kita buat amal sedikit-sedikit saja. Buat amal walau banyak walau sedikit accordingly. Itu maksudnya. Itu maksud amal yang moderate. Amal yang accordingly. Jangan kita buat yang terlampau over sampai kita tinggalkan yang lain. Jangan kita terlampau so keen in performing certain ibadat sampai itu saja kita buat, itu saja kita buat pagi, petang, siang, malam, bertubi-tubi. Kerana Allah ke kerana nafsu? Kerana Allah ke kerana nafsu? Zikir kita satu hari sampai 7,000. Kerana Allah ke kerana nafsu? Kita kumpulkan orang dan kuliah seramai-ramainya. Kerana Allah ke kerana nafsu? Kalau kerana Allah, walau 3 orang yang datang, Alhamdulillah. Kalau kerana Allah Ta'ala, walau 3,000 orang yang datang, Alhamdulillah. Tapi kalau kerana nafsu, walau 3 orang yang datang, walau 30,000 orang yang datang, tak guna satu sen. Tak guna satu sen sebab itu bukan ibadat pada Allah Ta'ala. Itu pemuas diri kita sendiri. Sembahyang. Sikit sangat kabliah badiannya. Tak bagus. Banyak sembahyang sunatnya. Tak bagus. Sikit, banyakkan. Banyak, ikhlaskan. Baru bagus. Baru bagus. Jadi kita sikit, kurang. Tak mengisi waktu. Dengan benda manfaat. Banyak, tetapi kurang bersih niatnya. Banyak, tapi kurang betul tujuannya. Bukan mencari redha Allah, bukan cari gembira sendiri. Dah ibadat dapat rasa puas hati. Bukan begitu caranya. Ya, bukan begitu caranya. Sebab itu kita masih membincangkan ya. Tentang amal pun tidak mengikut akan hawa nafsu. Baik. Ketahuilah, setiap kali hati memiliki sesuatu yang baik, maka nafsu pun memiliki hal yang serupa yang dapat mengkaburkannya. Subhanallah. Kita dalam hati kita ada iman. Hati itu iman kalbu ya. Ada nafsu. Yang suruh kita pergi masjid, hati kalbu suruh kita pergi, hati iaitu keimanan kita suruh kita pergi masjid. Yang suruh kita pergi kelab malam berjoget, kalbu ke nafsu? Nafsu ya. Nafsu. Itu clear cut kita tahu. Ini nafsu. Kita auzubillahi minasyaitanirrajim. La haula wala quwata illa billah. Tak boleh ikut dengan hawa nafsu. Kita lawan dia. Nanti dia bilang betul. If you cannot beat them, join them. Kita sudah pergi masjid. Hati sudah pergi masjid. Iman sudah pergi masjid. Nafsu pun sudah pergi masjid. Suruh lebih kerap pergi masjid. Ketika itu kita nak tahu. Kita pergi masjid lantaran nafsu ke lantaran hati. Kalau kita pergi masjid lantaran hati, kita dapat redha Allah di masjid. Tapi kalau kita pergi kerana nafsu, bahkan kita dapat murka Allah ketika kita di masjid. Pergi dengan sesuka hatinya, pergi dengan sedap-sedapnya sendiri, pergi dengan semau-maunya sendiri. Bukan begitu. Bukan begitu ya. Bukan begitu. Apabila kita nak ke masjid, hati kita nak ke masjid, nafsu akan mengatakan, ya pergi masjid. Tak pergi masjid nanti kurang pahala. Tapi kalau kita pergi masjid lantaran nafsu kita, lantaran kehendak sendiri, bukan cari redha Allah Ta'ala. Nanti terpesonglah pergi masjid kenapa nak bertayang diri. Pergi masjid kenapa nak tunjukkanlah kita baru beli kain cantik. Pergi masjid kenapa nak cari kelemahan orang. Dia suruh kita buat benda yang sama. Dengan banyak lagi. Nanti kita pergi masjid. Nanti dia mula simpangkan. Okeylah, pergi masjid lah. Kau nak pergi masjid sangat kan? Nak pergi masjid ke nak tonton TV dekat rumah? Dia nak pergi masjid sangat, pergi. Sembahyang cepat-cepatkan sikit. Doa ringkas-ringkaskan sikit. Jadi lekas boleh balik. Jadi kita pergi sembahyang hanya melepaskan batuk di tangga. Laju kita punya sembahyang. Laju kita membaca doa. Kadang dia pun tak sempat buat kat masjid, lekas angkat kaki jalan. Pasal apa? Nak ada nonton TV kat rumah. Dia suruh apa tahu? Endang-endang. Cepat-cepat bikin. Kenapa? Tak apalah. Sekarang puaskan kau punya kehendak. Nanti puaskan pula nafsunya kehendak. Dia konon-konon dia mengalahkan sikit. Kita fight, kita lawan. Tak, aku datang masjid, aku nak buat sempurna-sempurna. Aku nak buat kabliah dengan sempurna. Aku lepas sembahyang, aku ada time, aku nak buat ba'diyah dengan sempurna. Umpamanya lah, aku nak buat witir pun sempurna dekat masjid. Umpamanya. Alamak, dia tak nak slow pula. Aku suruh dia tambah lagi. Lagilah bagus-bagus. Lagi bagus.
elokkan sikit. Alang-alang kau dah sembahyang, memang betul lah lama-lama kan. Makin lentikkan rukuk engkau itu. Makin tundukkan sujud engkau itu. Biar kita riak. Orang semua dah balik, aku masih rukuk lah. Orang semua dah balik, aku masih sujud lah. Orang semua sembahyangnya laju, aku sembahyangnya steady lah. Dia suruh kita buat lebih baik lagi. Kita bilang, ya hati, tak boleh. Wahai nafsu, tak boleh. Buat begini. Buat biar kerana Allah Ta'ala. Aku dah bikin walau sederhana, walau baik kerana Allah Ta'ala, sedikit bukan kerana nak puji, nak orang, nak apa semua. Allah, dia kalahkan. Dia tak, bukan dia bilang, bukan dia attack kita, dia sokong kita lagi. Memang susah nak dapat orang macam kau. Adalah ibadatnya bagus, ikhlas pula. Tak menunjuk pula. Allah dipasangnya kita dengan ujub. Dipasang ujub. Jadilah orang yang ikhlas begini. Bukan kerana manusia. Biar susah orang dapat ikhlas macam kita ni. Allah, engkau pun rasa engkau ikhlas tapi kau ujub. Kau ujub. Tengok, ini yang dimaksudkan ya. Hati kita ibadat pada Allah Ta'ala. Nafsu pun suruh ibadat pada Allah Ta'ala. Kita nak ibadat dengan Allah Ta'ala, disuruh malas. Kita lawan. Dia suruh kita lebih rajin lagi. Kita rajin, disuruh cari pujian. Kita tak nak pujian, dia puji kita. Dia puji kita ya. Jadi kena tahu ya, kena tahu permainan nafsu kita dalam jiwa kita. Kita ibadat tu lantaran apa? Ini semua ni permainan untuk apa? Orang yang dah ibadat, bukan orang tak ada ibadat. Orang yang dah ibadat, dia boleh masuk. Itu yang dimaksudkan di sini. Kita jaga hati kita buat ibadat, nafsu suruh ibadat lebih banyak lagi. Nafsu suruh ibadat lebih banyak lagi. Kita pun tak ibadat, rugi. Ibadat juga ya. Baik. Suruh kaburkan ya. Dia pun memiliki hal yang serupa yang dapat mengkaburkan. Kita suruh setiap kali hati memiliki sesuatu yang baik, maka nafsu pun memiliki serupa yang dapat mengkaburkan. Kadang-kadang hati kalbu suka pergi masjid, nafsu pun suka pergi masjid, tapi not real one. Hati suka pakai serban, nafsu pun suka pakai serban. Tak kasih engkau pakai cap, tak kasih engkau pakai songkok biasa. Tapi yang bukan real punya. Hati suka menasihatkan orang buka kuliah, nafsu pun suruh, tetapi untuk capai matlamatnya lain pula, yang kabur punya ya. Baik, sebagaimana Allah memberi hati keinginan, iradah, maka Allah Ta'ala juga beri nafsu angan-angan kosong, iaitu tamanni. Iradah, kehendak nak buat menurut Allah. Hati, angan-angan, konon-konon dibuat ibadat pada Allah Ta'ala. Kenapa yang ni disebut sebagai iradah, keinginan, yang satu disebut angan-angan kosong? Sebab yang nama keinginan, ada iradah, ada matlamat pencapaian. Kalau angan-angan kosong, pencapaian bukan redha Allah Ta'ala tahu. Pencapaiannya ada benda yang kosong juga. Pujian manusia, dapat imbalan dunia, itu angan-angan lah namanya. Asal pencapaiannya bukan redha Allah Ta'ala, itu bukan pencapaian hakiki. Kalau bukan pencapaian hakiki, namanya adalah angan-angan kosong belaka. Angan-angan kosong belaka ya. Sebagaimana Allah Ta'ala memberi hati perasaan cinta, maka Allah Ta'ala juga memberi nafsu, iaitu memberi nafsu hawa nafsu, iaitu hawa. Kita cinta kepada kuliah. Nafsu pun bernafsu pergi kuliah. Begitu. Kita suka nak pergi Mekah. Nafsu pun bernafsu nak pergi Mekah. Orang pergi Mekah, tawaf, sujud depan Kaabah, ngadap Allah Ta'ala, menangis. Kau pergi Mekah, seronok dapat tengok Kentucky Fried Chicken kat sana. Seronok dapat pergi kedai bin Daud dekat sana. Seronok ambil gambar depan Kaabah, ambil gambar sana, ambil gambar sini. Allah. Nafsu, ada mahabbah untuk hati, ada mahabbah untuk zikir. Nafsu pun ada mahabbah, ada bernafsu untuk zikir. Zikir, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, wala banyak wala sikit. Dia tak ingat pun kira berapa dia dah zikir pun, diserah pada Allah Ta'ala. Kalau dia kira pun setakat, Alhamdulillah aku dapat kira ini. Tapi dia ada nak orang berzikir, bernafsu dia zikir. Dapat 7,000 hari ini. Dapat 5,000 hari ini. Alamak, itu bernafsu namanya. Bernafsu, ya. Baik. Sebagaimana Allah Ta'ala memberi hati harapan, raja. Dan Allah Ta'ala memberi kepada nafsu ketamakan, tamak. Kita raja, harap keridaan Allah Ta'ala. Mereka tamak, konon-konon dia cari ridha Allah Ta'ala. Tapi dia tamak tu bagus tak? Tamak tidak bagus. Sumpamanya, tapi lain. Sumpamanya. Macam kita beli barang imitation lah. Saya pergi kedai,
beli bateri original sudah tak ada. Tapi 5 macam dia boleh bikin. Macam mana sama tak dengan original? Tak sama, makin merosakkan handphone kita lagi. Begitu ya. Nampak macam boleh work, boleh hidup. Sekejap aja, tapi dalam jangka waktu lama makin merosakkan phone kita. Begitu ya. Macam tapi tak sama. Tak sama ya. Baik. Sebagaimana Allah memberi hati perasaan khauf, maka Allah Ta'ala memberi nafsu perasaan putus asa. Kita takut dah buat maksiat, takut pada Allah Ta'ala. Hati putus asa. Nampaknya macam aku ni dah condemn lah. Itu bukan takut, itu putus asa. Selamatkah? Yang takut selamat, yang putus asa tak selamat. Baik ya. Salah satu contoh yang dapat memberikan gambaran jelas kepadamu adalah keadaan orang yang terlilit hutang. Dikasih contoh ya. Orang yang terlilit hutang, orang yang terbeban dengan hutang. Kita bilang hutang keliling pinggang. Hutang keliling pinggang ya. Kamu seringkali melihat orang yang tidak mau melunasi hutangnya. Namun ketika memperoleh harta, ia justru menyedekahkan hartanya dan tidak berusaha untuk melunasi hutangnya. Itulah contoh perbuatan baik yang timbul daripada nafsu. Dia ada hutang, contohnya. Memberi sedekah bagus tak? Sedekah bagus. Pakai duit engkau, jangan pakai duit orang. Kau ada hutang orang 300, kau ada duit, kau ada duit dapat 400, bagi orang 300, kau dapat 100 pun tak apa. Sebab itu hutang wajib kau bayar. Hutang wajib kau bayar. Tahan hutang kau tak bayar, kemudian kau sedekah. 400 kali kau sedekah. Kau sedekah sampai tak ada 1 sen pun dalam paket saya. Bagus ke tu? Tu tamak namanya. Itu bukan harap, bukan rajak. Itu tamak namanya. Itu tamak namanya ya. Itu tamak namanya ya. Baik tak sedekah yang begitu? Tak baik. Itu sedekah ikut nafsu namanya. Utang sekian, sedekah lagi banyak. Nampak macam bagus ya. Tetapi itu adalah kiranya tertipu. Tertipu. Bukan satu perkara yang baik. Baik. Itulah contoh perbuatan baik yang timbul dari nafsu. Sebab di antara sekian banyak jenis nafsu, ada nafsu yang suka melakukan maruah dan merasakan kenikmatan ketika memberi. Memberi pun kerana apa? Kerana maruah. Kalau tidak, dia dapat aib. Jadi dia memberi. Padahal banyak utang. Banyak, ada tak orang gini? Tak tahu ya, ada ke tidak ya? Kalau derma, di nombor 1. Tapi rasuah, derma, dia menjadi. Tapi rasuah menjadi-jadi. Pantang surau ada keperluan. Pantang kuliah-kuliah ada keperluan. Dia paling nak tampil derma. Pemurah. Tapi dia waktu yang sama juga, dia juga pemerah. Allah. Begitu ya. Jadi orang pandangan mata orang, baik ya pemurah. Tapi yang orang kau tekan duit orang berapa banyak tu, macam mana? Begitu ya. Atau ambil gambar, kasih sedekah sana, kasih sedekah sini, taja sana, taja sini. Itu jangan, itu namanya bukan taja. Taji bagus. Biar dia kena. Kalau kita ayam, kita taji dia. Baik. Orang yang nafsunya seperti ini merasakan kenikmatan dalam memberi sebagaimana orang jahat merasakan kenikmatan ketika menolak permohonan pertolongan. Sama tau. Pokoknya tak baik. Orang jahat kalau dapat menolak orang minta pertolongan, bang saya sempit, saya pun tengah tak ada duit. Orang pun tak apalah bang jalan. Lega tak hati kita? Sip sikit. Aku tidak, aku nak kasih dia. Happy tak? Orang jahat menolak permintaan orang, happy tak? Happy. Orang ini menunaikan permintaan orang pun dia happy. Same happy. Tapi happy-nya apa? Happy nafsu. Happy nafsu. Bang, minta bantuan bang. Kalau dalam 100 bang ke 150 kan tak dapat pun 100 jadilah bang. Saya tengah terdesak sangat ni bang. Minta maaf lah. Saya pun tengah gepeng ni. Ya. Minta maaf bang ya. Dia pun lalu. Sip duit aku. Sip duit aku. Puas hati aku dapat tolak dia. Kebetulan. Lain kali syaitan mainkan dia pula. Bang, minta derma bang, minta derma. Kalau dapat 50 pun jadilah bang. 50 sikit, 100 saya kasih. Tapi dia happy sama dengan tadi punya happy. Tadi dia dapat tahan 100, dia happy. Orang minta 150. Kemudian orang turunkan 100, dia dapat tolak, dia happy.
Sekarang orang dah minta 50, dia kasih 100, dia happy. Tapi dia punya happy macam mana? Kalau yang tadi real, dia tolak, dia rasa duka cita. Ya Allah, aku tolak orang, aku tak ada duit umpamanya. Tapi ni dia happy. Tapi yang ini dia dapat beri dia happy. Happy dalam sudut apa? Kenapa happy yang macam mana? Macam mana samanya? Dia happy. Duitnya tak ada. Duitnya hilang. Tapi dapat yang lebih mahal daripada duit. Iaitu apa? Pujian orang. Orang kan sempit-sempit, aku hulurkan. Orang tengah terdesak-terdesak, bendera putih aku hulurkan. Amboi. Begitu. Tak boleh ya. Happy, dia happy. Dapat nama ya. Dapat nama dia begitu. Dan nama tu lebih manis daripada wang. Tadi dapat simpan wang dia, dapat simpul wang dia, dia happy. Kali ni dia tahan belanjakan wang dia kerana nama lebih manis daripada wang. Jadi matlamatnya apa tahu? Puaskan hati. Puaskan diri. Puas dapat tahan duit. Puas dapat collect nama. Same happiness. Same happiness ya. Same happiness. Orang pergi kelab malam. Enjoy. Orang pergi masjid. Enjoy. Same enjoyment. Cuma satu syaitan mainkan kau di kelab malam. Satu syaitan mainkan kau kat masjid. Kenapa? Kelab malam pun kau berdosa. Kat masjid pun kau berdosa. Bezanya, lebih cela kau buat dosa di rumah Allah. Lebih cela kau buat dosa atas nama agama Allah. Tetapi kau sedang menderhaka kepada Allah. Tu lebih cela lagi. Lebih cela lagi. Baik. Demikian pula halnya dengan mereka yang mengerjakan sunnah tetapi meninggalkan yang wajib. Mengerjakan sunnah, meninggalkan yang wajib. Misalnya, orang yang mengerjakan ibadat haji berulang kali dengan uang halal dan haram serta mengabaikan ketakwaan dalam urusan-urusan yang lain. Pergi haji berulang kali tapi wangnya tak kisah, halal haram pun bercampur gaul. Patutlah dia suka pergi haji. Syaitan tak larang, pasal hajinya tu buat dia tambah dosa. Pergi haji tanpa dia tak kisah wang aku ni wang betul ke, wang tak betul ke, masuk wang rasuah ke, wang tak rasuah ke. Tiap-tiap tahun ada peluang pergi haji, dia pergi haji. Tiap-tiap tahun ada peluang pergi umrah, dia pergi umrah. Tapi dia tak ambil kira pun wang aku ni wang betul halal ke, wang tak halal ke. Dia tak ada ambil kira langsung. Dia tak ada ambil kira langsung ya. Berapa banyak tu. Semua tertipu ya, tertipu. Kita tengok macam mana. Kita kuliah-kuliah ni pun semua. Apa matlamatmu? Tahan orang duduk, kau kuliah. Lantaran apa? Puas dapat nama. Puas muka kita selalu keluar dalam internet. Tak boleh begitu ya. Allah kena install. Selalu kena cek ya. Selalu amalan kita kena cek matlamatnya. Sehingga kan salah satu cara ceknya, jangan buat. Tengok apa yang menjerit. Alah, hilanglah nama aku hari ni. Rupanya kau ibadat kerana nak nama rupanya. Tak dapat pergi Mekah tahun ni. Alah, sayanglah tak pergi Mekah tahun ni. Tak dapatlah nak apa dia tengok duduk dekat sana. Hilang bukan kerana tak dapat sujud, tak dapat sujud, tak dapat itu, tapi dapat apa? Dapat apa? Tak dapat seronok-seronok pergi ke Mekah. Apa tak dapat rasa seronok-seronok ketika di Mekah, ya. Jadi buat ibadat berulang kali tapi dia tak ambil kira duit halal, duit haram. Tak boleh ya. Tak boleh. Di antara mereka ada yang menunaikan ibadat haji dengan berjalan kaki tapi meremehkan salat. Allah, ibadat haji jalan kaki tapi meremehkan salat. Ada tak orang begitu? Ada. Tentang yang benda-benda yang tak mesti compulsory atas dia, bukan main rajin, tetapi benda yang compulsory atas dia cuaikan. Dia cuaikan. Banyak orang yang begini. Ini semua tu nafsu ya. Ini semua nafsu. Asal salah satu nak ceknya nafsu ke ataupun iman ke yang mendorong kau buat ini. Kau buat kerja ini baik. Sebab dia dah setan, dia tak gunakan taktik lagi. Dia gunakan taktik ajak kau pergi kelab malam, nampaknya susah. Dia gunakan taktik ajak kau pergi merompak, nampaknya susah. Ada saja yang menghalang. Okey, rosakkan dia dalam ibadat. Rosakkan dia dalam kuliah. Rosakkan dia dalam haji. Rosakkan dia dalam khidmat. Rosakkan dia dalam zikrullah. Rosakkan dia. Jadi kita nak tahu kita punya ibadat ni rosak tak rosak, apa yang kau buat, kau ada tercuaikan yang lain tak? Cuba semak. Dalam kau pergi haji, pakai wang kan? Soal kewangan kau tu clear ke tak clear? Ada wang haram ke tak ada wang haram? Kuliah kan? Kita kuliah mengajar sana sini.
Ketika itu ada yang tercuaikan tidak? Kuliah tapi wirid malas. Tak boleh. Yang nama tuan guru tak boleh tidak. Mesti ibadatnya kena banyak lebih daripada muridnya. Kuliah tapi qabliyah ba'diyah tak buat. Kuliah tapi witir tak buat. Sembahyang malam pun tak bangun. Kalau lebih penting itu yang hari-hari Nabi tak pernah tinggal tau. Nabi pun tak ceramah hari-hari kepada sahabat. Of course Nabi punya perilaku tu dah merupakan dakwah. Tapi kalau mengajar formal pun tak hari-hari Nabi bercakap dengan pada sahabat. Kita rajin kuliah semua gitu. Qabliyah tak buat, ba'diyah tak buat. Itu nafsu. Itu nafsu ya, nafsu. Khidmat rajin, khidmat masyarakat. Anak isteri tak dididik. Allah. Itu semua nafsu. Kita nak tengok. Dengan kita buat satu ibadat, ada tak ibadat lain kecil? Tapi kalau kau buat ibadat, yang ni dapat juga. Yang dapat ibadat ini buat juga. Yang buat ibadat ini buat juga. Bahkan yang kau buat ni sebagai top up. Yang asas dah ada, yang perlu ada. Top up. Ibarat kau nak sulam kain. Sulam makin cantik, tapi kau tengok kainnya berlubang ke tidak? Makin kau sulam benang atas kain, kau sulam benang sulaman itu gigit atas kain, makin membuat koyaknya besar. Kadang-kadang begitu kan kalau kain jenis raput. Jangan sulam, kuatkan kain dulu. Pasang double layer dulu. Biar kainnya kuat, biar kainnya tak mudah koyak, biar kainnya tak raput. Kalau boleh pasang obat pada kainnya biar tak lekas koyak. Sulam makin banyak, tekat makin banyak, tapi lubang makin banyak. Kalau gitu biar tak bersulam. Asalkan kain tak koyak. Sebab kita kalau sulam, kalau kain yang jenis tak bagus, kau sulam, baik itu orang kalau sulam dulu kain kasarobia. Kuat kainnya. Tipis tapi kuat sulam. Macam baju-baju babanyonya tu semua tu ada mak dulu baju sulam. Jadi kita tahulah cerita ni. Kainnya kuat. Sulam, macam mana sulam pun kainnya tak lubang. Tapi kalau sulam pakai kain kasar biasa saja, kain kapas saja, kain cotton, kain kasar biasa saja, sulam sulam tu tarik, jadi berlubang-lubang. Alah pakai kain tak elok. Jadi mak kalau orang opah sulam, kain yang tak elok sikit, nanti mak bilang ni kain ini, kalau saya sulam halus-halus, nanti kainnya berlubang tau. Begitu. Biar tak sulam asal kainnya jenis baik dan kainnya tak berlubang. Begitulah. Kau buat satu amal, kau tengok ada yang berlubang tak? Ada yang berlubang. Kalau dengan kau buat satu amal, dan ada berlubang, itu bermakna kau amal nafsu. Tu cara ceknya ya. Ini salim ulama ya. Jadi setan nampaknya dia dah sampai satu peringkat, dia tak goda kau pergi kelab malam. Dia tak goda kau pasal kau pun tak ada duit nak pergi kelab malam. Dia nak goda kau pergi joget agogo. Kau pun dah, kawan member-member kau semua dah bukan agogo. Semua kau dah cakap anak inti. Jadi dia goda kau dalam suasana keibadatan. Dia goda kau dalam suasana dakwah. Dia suasana kau dalam suasana pergi kuliah. Bagi kuliah rajin, tak tinggal kuliah dia mesti datang. Tetapi anak isterinya tak ada dibimbing. Anak isterinya kat rumahnya tengok TV saja. Asal ada sulam, kain berlubang, itu namanya nafsu. Itu namanya nafsu. Kenapa? Kalau yang betul-betul tak nak kasih kain berlubang. Biar kain tak koyak, tak sulam pun tak apa, asal kain tidak berlubang. Biar ibadat lain aku tak banyak, tetapi tak sampai ada lopong-lopong dalam tanggungjawabku. Dia buat juga. Nafsu namanya. Nafsu. Kalau ada hal ehwal kenduri kahwin, kampung ke ataupun ada maulid, dia rewang bermati-matian, tak balik 2 hari sampaikan. Abangnya sendiri kenduri kahwin pun kadang nak pergi pun malas. Itu namanya tu sulam tapi kain berlubang. Itu namanya hawa nafsu. Jadi apa kita buat kena cek. Sekali-sekali jangan buat. Tengok apa yang menjerit. Jatuhlah nama aku dengan tak buat begini. Yang ada orang alim sembahyang saf awal berpuluh tahun. Tiba-tiba sekali dia Allah Ta'ala takdirkan dia terlambat di sembahyang second saf, menjerit hati dia. Jatuhlah standard dah, bukanlah dicap sebagai orang saf awal lagi. Jadi selama ini aku sembahyang saf awal kerana nakkan ini, aku tertipu dengan nafsu aku. Dia qada 40 tahun sembahyang dia yang saf awal tu. Sebab apa? Dengan niat yang tak betul. Habib Abdillah Jufri, guru saya. Kadang-kadang musim maulid, selalu saya ulang. Musim maulid kan banyak orang minta dia ceramah sana, ceramah sini. Kadang-kadang satu musim maulid, satu ceramah dia tidak buat. Dia hadir maulid, baca berjanji dengan pakcik-pakcik kampung sama-sama. Hadir baca diba'i sama-sama. Orang yang ceramah, ustaz muda-muda ceramah, dia tengok. Ustaz minta jemput ceramah. Musim kali ni saya tak ambil Abu Zaki.
Kena nanti bilang cerita. Kadang kita gitu, oh patutlah ustaz tak ambil musim ni. Bukan bilang, anak tak ambil pasal anak nak test tau. Anak punya ikhlas tau. Anak nak tengok. Itu pun dah jadi mengada-ngada. Dia tak bilang kita, musim kali ni ustaz tak ambil. Jadi jangan kita rasa macam, aku undang kau tak ambil. Agak-agak ke tempat lain agaknya. Kan? Aku tengok dia macam jadual dia macam free. Tak ada iklan kat mana-mana pun. Jadi dia bilang, musim kali ni ustaz tak ambil Abang Zaki. Oh ya ustaz. Aku tak ambil pula. Nanti dalam ceramah, di lain-lain dalam kuliah dia bilang, kadang-kadang kita nak lawan hawa nafsu, sekali-sekali jangan ambil. Oh patutlah. Apa yang kita buat, kita try. Tak buat langsung. Apa rasa dalam hatimu? Tiap-tiap tahun pergi majlis hall. Sekali-sekali tak pergi majlis hall. Apa rasanya? Alamak, jatuhlah standard. Aku dah jadi tak pecinta Habib lagi rupanya. Rupanya kau nak dapat gelaran rupanya. Pergi hall pun jadi nak dapat nama. Astagfirullah. Astagfirullah. Sekali-sekali jangan buat. Sekali-sekali jangan buat. Sekali-sekali jangan buat. Tengok apa yang ada dalam hatimu. Bukan sengaja malas tak buat lain ya. Tak buat. Tapi cuba nak test hati kau. Begitu. Sekali-sekali buat. Buat. Tetapi kau tengok apa yang lacking dalam bidang lain. Apa yang kurang. Seperti orang repair kereta. Ganti sports rim. Kilat polish. Tapi kereta tak servicing, minyak hitam pun tak ada. Minyak hitam tak ada. Baguskah begitu? Afdal mana? Isi minyak hitam ke polish? Isi minyak hitam. Dengan aku polish sampai tak sedar, minyak hitam habis. Dengan aku cantikkan kereta aku tak sedar, rupanya brake tak makan. Brake oil dah habis. Allah. Mana lagi penting? Kau hantar servicing, cek brake oil, cek minyak hitam, ataupun kau asyik polishing. Servicing lagi important ke polishing lagi important? Tengok dalam kau giat satu, apa yang kurang. Itu menunjukkan nafsu. Kenapa? Pasti matlamatnya ada something yang rosak. Dan rosaknya lebih hebat. Kau tak polish, setakat tak kilat. Tapi tak rosak. Tapi kau polish kilat, tetapi kereta kau rosak, lagi teruk tak maknanya? Lagi teruk. Lagi rugi lagi. Dah spend a lot of money, dah kilat, tapi kereta sudah kereta bersih buruk. Begitulah. Kain plain, tak sulam, tak rugi. Cantik dah sulam, put effort, baik harga benang mahal, harga sulam opah mahal. Tapi kainnya lubang-lubang. Boleh pakai tak? Tak boleh pakai dalam majlis juga. Kerana dah rosak. Tapi apa? Kerosakannya lebih banyak. Lossnya lebih banyak. Bukan cantiknya lebih banyak. Lossnya lebih banyak. Begitu ya. Lepas itu orang-orang alim mereka selalu cek amalnya. Ini kita musim PKP ni bagus. Ustaz-ustaz bagus. Jadi dia tak PKP, dia tengok aku tak PKP ni kenapa? Alamak gepeng poket aku. Alamak tak tampil lah aku dalam masjid-masjid muka aku. Allah. Apa yang rasa dalam hatimu? Kalau tak semena-mena kita nak cancel PKP ni, tak tahulah apa cerita di baliknya. Kita tak tahu, Allah Ta'ala tu juga tahu. Tapi pokoknya kalau kita berdamping dengan Allah Ta'ala, whatever happen, boleh jadi advantage on your side. Boleh jadi advantage on your side. Dengan PKP, tak ada kuliah, kau gunakan manfaat tak berkuliah untuk cek kau punya niat kuliah. Kau boleh cek niat kuliah kau. Kalau kau rasa gitu, you better tobat. You better tobat. Bermakna yang kau buat all this while bukan pahala, tapi dosa. Kenapa ya aku ingin nak buat baik tapi kok jatuh pada dosa? Sebab banyak benda kau tak beres dengan Allah Ta'ala. Banyak kau tak beres dengan Allah Ta'ala. Tobat kau tak sincere. Perhubungan kau tak sincere, tanggung jawab kau dengan yang tak sincere. Baik tu kau nak buat baik tapi kau tertrap untuk buat yang tak baik juga. Na'udzubillah ya. Itu yang dikatakan di tanda-tanda orang yang dimurkai oleh Allah Ta'ala ialah dia berapa daya usaha nak buat baik tetapi selalu terserempak menjadi yang tak baik. Itu tanda dia dimurkai oleh Allah Ta'ala. Banyak perkara kau dengan Allah Ta'ala yang lebih asas, yang lebih penting, yang tak boleh tidak, tapi kau tak bereskan. Sebab itulah kau selalu terperangkap dengan perkara-perkara yang makin menerukkan. Tapi aku dah try, aku dah tak pergi kelab malam lagi. Aku dah try, aku dah tak begitu lagi dan aku tak begini lagi. Tapi kenapa sekarang aku buat benda baik pun aku terperangkap dengan dosa? Sebab kau tak belum bereskan yang dulu. Masih banyak kecah. Masih banyak kecah. Ibarat, kenapa ya? Aku dah make up cantik-cantik pun, pakai perfume pun orang masih belum nak dekat sama aku. Sebab kau tak cebok. Kau tak cebok bau tai. Sebab itu orang tak dekat dengan kau. Ada guna kau pasang perfume? Ada guna kau make up cantik-cantik? Aku dah make up paling cantik dalam tempat, tak ada orang make up lagi cantik pada aku. Aku pakai perfume paling wangi sekali, Hermes umpamanya. Tetapi kenapa orang masih belum nak dekat sama aku? Pasal kau tak cebok.
Biar kau tak pakai minyak wangi asal kau cibuk. Betul tak? Bahasa tegak-tegak kita cakap begitu. Banyak yang gobres. Gobres tu apa? Berkecah. Punggung kau masih berkecah dengan tahi. Tak tahu muka kau cantikkan. Sebab tu orang tak dekat dengan kau. Keciuman juga bau busuknya. Kenapa? Allah mengeluarkan bau busuknya sehingga perkara kau tak boleh beres. Itu gitu ya. Muka aku dah tak conteng lagi apa? Muka aku dah tak ada minyak grease lagi apa? Badan aku semua aku dah cuci apa? Sudah penuh dengan kewangian apa? Tetapi engkau tidak cibuk. Sebab itulah orang masih nak geli dengan kau. Ini bukan orang yang geli dengan kau, malaikat masih geli dengan kau. Allah masih tak sudi dengan kau. Aku dah buat amal ya, aku dah buat amal. Tapi kau belum buat amal yang tak boleh tidak. Kau masih belum buat amal yang tak boleh tidak. Kau masih buat amal yang tidak-tidak. Sebab itu kau makin dekat dengan Allah Ta'ala, semakin jauh. Sebab itu Nabi sebut orang yang bertambah ilmunya, namun tak bertambah dekat, adalah dia bertambah jauh. Itulah dia, bukan tambah dekat, bahkan bertambah jauh. Ya, bahkan bertambah jauh. Gitu ya. Orang yang makin tambah ilmunya, tak mendekat pada Allah Ta'ala, bahkan itu tandanya dia semakin jauh. Jadi hati-hati ya. Ini semua ni untuk orang yang sudah beramal. Cek your amal. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah. Wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma habib ilaina al-iman wa zayyinhu fi qulubina. Wa karrih ilaina al-kufra wal fusuqa wal isyan waj'alna minar rasyidin. Allahumma inna nas'aluka al-jannata wa ma yuqarribuna ilaiha min qawlin wa amalin wa niyatin wa i'tiqad. Wa na'udzubika minan nar wa ma yuqarribuna ilaiha min qawlin wa amalin wa niyatin wa i'tiqad. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana la tu'akhidhna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik wa ala ta'atik subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Jadi periksa ya amalan kita ni kerana ikhlas, kerana itu amal ke ataupun setakat memuaskan nafsu kita. Memuaskan nafsu kita. Tengok apa yang satisfykan kau. Apa yang satisfykan kau. Dan tengok dalam kau buat ini kau ada buat ni tak. Zikir rajin. Satu hari sampai 5-6 ribu. Baik. Ajak orang zikir lagi. Form grup zikir lagi. Tuntut ilmu malas. Tak belum belajar yang mana yang rukun, mana yang tak rukun. Tak tahu mana ilmu fardu ain, yang mana tak fardu ain. Allah. Semua tu cacat belaka. Semua tu adalah cacat belaka. Ya, cacat belaka. Sebab tu banyak sekarang ya. Ini untuk petang ini saya baca bukan untuk kita sembor orang ya. Untuk kita sama-sama cek diri kita ya. Sama-sama cek diri kita. Especially wahai yang sudah ahli masjid, wahai yang sudah ahli zikir, wahai yang sudah ahli kuliah, wahai yang sudah ahli mengajar, wahai yang sudah ahli bangun malam, wahai ahli saf awal, wahai ahli maulid, wahai ahli dakwah, wahai ahli khidmah. Lihat, jangan sampai kau tertipu dengan amalanmu itu ya. Halus permainan syaitan ya. Halus untuk orang-orang grade rendah lain, untuk orang-orang grade tinggi lain. Dan sebetulnya kalau anda begitu, anda bukan tinggi, anda rendah. Cuma taktiknya lain. Jadi kita bilang, untuk orang-orang rendah kelab malam tesnya lain, untuk orang yang tinggi di masjid tesnya lain. Itu bukan tinggi pun sebetulnya. As low class. Kalau tak kerana Allah tak ibadat, as low class. Cuma satu buat maksiat di kelab malam, satu buat maksiat di masjid. Satu buat maksiat, kalau yang maksiat same class tak? Sama dosa. Kalau haram sama dosa. Ada haram grade 1, haram grade 2? Sama haram, sama dosa, sama low class. Cuma satu buat dosa di masjid, satu buat dosa di kelab malam. Satu buat dosa makan arak, satu buat dosa dengan baca kitab. Sama dosa. Asal buat murka Allah Ta'ala, dosa kiranya ya. Jadi kau ingatkan, baru mana aku ni dosa high class punya orang ya. You are as low class as those ahli maksiat lah. Cuma different category. You sangka you ada kelas. No, still as low class. In fact, no class. Still very low class. Jadi kalau gitu maknanya syaitan dah goda aku dengan godaan untuk orang-orang yang ada kelas. Siapa bilang kau ada kelas? Kalau begitu ilmu kau tak ada kelas lah.
Jangan kau sangka kau ada kelas. Dengan maksiat pun nak bangga. Zikir kau tak lillahi ta'ala tu bukan ibadat ya. Dakwah kau bukan lillahi ta'ala tu pun bukan ibadat ya. Jangan kau rasa, oh bermakna aku dah di certain level sampai setan goda aku begini. Tak ada mana. Begitu ya. Baik. Semoga Allah Ta'ala merahmati kita, ampunkan dosa kita. Semoga apa yang kita dah baca ini menjadi penyingkap bagi satir, hijab dalam hati kita. Sehingga kita nampak betul-betul ketulusan kita dan ketelusan kita dengan rahmat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Allah syukur pada Allah Ta'ala yang berikan kita kitab ini yang boleh jadikan bahan semak bagi diri kita. Jadi kita tak sangka kita baik, rupanya kita masih, kita sangka kita dah baik, rupanya kita masih sehina tai. Belum baik, tapi masih sebusuk tai. Allah, namanya jamban baik. Begitu ya. Amin. Na'udzubillah min dzalik ya. Di antara mereka ada yang menunaikan ibadat haji dengan berjalan kaki tetapi meremehkan salat. Itu kita bilang tadi. Ada berdakwah tapi isterinya tak dijaga. Ada sembahyang sunatnya rajin tetapi qada lamanya belum buat lagi. Begitu ya. Ada baca kitabnya dah mula rajin tetapi baca semak dosanya belum buat lagi. Tengok while you doing something, tengok ada apa yang lacking. Begitu ya. Ahli sulam, kau tengok dengan benang sulamu itu menarikkan kain ini menjadi koyak ke tidak. Kau tengok sulamu bukan menambahkan grade kainmu, bahkan sulamu yang merosakkan kainmu. Ibadatmu bukan menambahkan peningkatanmu, ibadatmu menjadikan dia lebih jelek lagi. Ada paham ya? Ada paham. Hasan al-Bisri rahimahullah ta'ala berkata, ada seorang berkata, aku telah haji, kamu telah menunaikan ibadah haji. Oleh kerana itu, sambunglah tali silaturahmi, bantulah orang yang sedang kesusahan, dan berbuat baiklah kepada tetangga. Haji, sudah haji tetapi masih belum buat yang ini. Aku sudah dakwah, aku sudah jadi ahli masjid. Aku sudah cakap, anak inti. Tapi kau baca kitab ke tidak? Aku sudah baca kitab. Hati kau, jiwa kau sama dengan jiwa yang dalam kitab itu ke tidak? Ya, kena begitu ya. Self check, mesti kena selalu self check ya. Selalu self check. Sebab itu ya, hadir majlis ilmu senantiasa ya. Jadi kita silap kita ditegur. Ini petang ini kita sama-sama ditegur. Melalui Habib Muhammad bin Abdullah Al-Aidrus yang sudah lebih kurang 400 tahun yang lalu. Zamannya selepas Syekh Abu Bakar bin Salim, sebelum Imam Haddad. Dan kitabnya ini adalah kitab favorite Imam Haddad. Kalau kau sayang Imam Haddad, kau suka Imam Haddad, terpesona dengan kitab-kitab Imam Haddad, kau kena hayati kitab ini. Kau kena hayati kitab ini, berjiwa dengan kitab ini, berikhlas dengan ikhlas yang diajarkan dalam kitab ini. Barulah namanya kau betul-betul pencinta kepada Imam Al-Haddad. Tolong petikkan api yang paling bawah sekali, sebelah kan, bahagian bawah sekali. Yes. Kan terang sedikit. Ada terang sikit tak tuan-tuan sekalian? Ada nampak terang sikit ya? Dalam gambar ni pun ada terang sikit ya? Baik. Contoh lain adalah orang-orang yang mencari harta haram kemudian membelanjakannya dalam kebaikan. Kita kata tadi. Derma, pantang, madrasah ada perlukan. Derma, tapi duit rasuah. Tak berguna. Dengan duit rasuah dia berani derma. Allah. Derma, rumah anak yatim. Dengan duit tipu. Kesian anak yatim kau kasih makan duit haram. Astaghfirullahaladzim. Berdosa. Sebagaimana telah beritahukan kepadamu, semua perbuatan ini digerakkan oleh nafsu. Sama sekali tidak memiliki hubungan dengan hati. Hati itu apa? Kalbu. Ikhlas itu dalam kalbu. Kalbunya sedikit tak aktif. Nafsu. Puas hati. Tapi puas hati nafsunya. Puas seleranya. Ya. Baik. Allah menjadikan perbuatan yang dilakukan secara berlebih-lebihan untuk nafsu. Dan perbuatan dikerjakan secara normal untuk hati. Betul. Ekstrim. Itu kita bilang ekstrim. Ibadatnya ekstrim, pergi hajinya ekstrim, dakwahnya ekstrim, kuliahnya ekstrim. Hati-hati kalau daripada ekstrim-ekstrim gitu ya. Tapi yang jadikan moderate. Maksud moderate ni bukan apa tahu. Orang lain kuliah 1 hari sampai 10 kali, engkau setakat 3 kali. Tak apalah moderate. Lain-lain kau tengok TV, tak guna.
Orang lain kuliah 10 kali, engkau pun 10 kali. Apa beza kuliah engkau dengan kuliah mereka? Adakah kau kira dah lebih-lebihan dalam kuliah? Tengok, dengan kau buat ini, apa yang lacking? Alhamdulillah, kalau tak ada lacking, syukur, Alhamdulillah. Puasamu cukup, ibadatmu cukup, qabliyah ba'diyahmu cukup, ahli keluargamu cukup, tanggungjawabmu cukup, ya. Dan sekali-sekali kalau tak ada kuliah, apa rasamu? Oh, Tuhan sedang mentakdirkan aku pula dalam keadaan begini. Ya, aku terima juga. Alhamdulillah. Ada check and balance. Moderate di sini bukan bermakna orang kalau mengajar banyak satu hari 10 kelas. Orang sikit mengajar satu hari 1 kelas. Okeylah, aku ambil mengajar satu hari setakat 5 kelas. Itu moderate. Bukan. Walau banyak walau sikit tetapi terpenuhi ataupun tidak. Terpenuhi ataupun tidak. Ya. Terpenuhi keperluan lain ataupun tidak. Tercuai keperluan lain ataupun tidak. Itulah yang namanya moderate maksud di sini. Ya. Moderate itu maksud di sini ialah kebersesuaiannya. Itu maksud moderate. Ya. Yang kau kan moderate. Itu ikut kira moderate tu ialah kalau orang pergi kuliah satu hari, wah dia ni pergi kuliah rajin, hari-hari pergi kuliah. Dia ni pemalas pergi kuliah seminggu sekali. Okeylah kalau gitu aku pergi kuliah 1 minggu 3 kali. Itu moderate kah? Perit. Jadi tengok moderate tak moderate, tengok ada yang tersesuai ke tidak. Kalau kau sudah pergi kuliah 1 minggu sampai 5 kali tapi masih banyak yang kau belum pelajari, kau kena jadikan 15 kali. Yang keperluannya, kadar keperluannya. Ya, kadar keperluannya dan ikut prosedurnya, dan tidak ada yang kecicirannya. Jangan sampai yang dikejar tak dapat, pasti tak dapat, dan yang dikendong pasti keciciran. Yang kau akan ditanya hisap bila tentang yang dikendong. Yang dikejar bergantung. Baik ya. Allah menjadikan perbuatan dilakukan secara berlebih-lebihan untuk nafsu dan perbuatan yang dikerjakan secara normal untuk hati. Normal ni maknanya apa? Ada check and balance-nya. Tolong taruh di situ. Ada check and balance-nya. Ya. Baik. Jika kamu melihat perilaku atau pencarian ilmu dan ibadat dikerjakan dengan tenang, tumak-ninah, maka ketahuilah bahawa perbuatan itu muncul dari hati. Dan pelakunya adalah orang yang berakal. Kenapa tumak-ninah makin insaf kepada Allah Ta'ala? Kenapa tumak-ninah? Kenapa boleh membuat dia feel cool and calm? Pasal keperluan lain semua dah tertampung. Anak isterinya pun dah didiknya. Amalan sunat pun ada juga. Nafsu dilawannya, maka tenanglah. Tetapi orang kalau ibadat yang tak tumak ninah, kuliahnya banyak tau. Wiridnya banyak tau. Tapi mengelacat aja. Boleh nampak tau. Dia wiridnya banyak. Tapi ala bizikrillahi tatma'innul qulub. Dengan banyak mengingat Allah, jiwa tenang. Tapi dia banyak zikir, tapi kok tak tenang? Sebab dia bukan zikir Allah. Dia zikir nombor. Aku satu hari zikir 300. Aku satu hari zikir 3000. Itu bukan zikir Allah, zikir nombor. Sehingga kan Imam Ibn Atta'illah cakap dalam kitab hikamnya, hatang kau kalau baca wirid, zikir, baca ratib dengan niat biar syaitan tak kacau aku, biar syaitan tak kacau aku. Itu bukan zikir Allah, itu nama zikir syaitan. Sampai begitu ya. Itu bukan zikir Allah. Zikir Allah besarkan Allah, agungkan Allah. Syaitan, Allah yang halaukan dia. Syaitan, dia sendiri yang tak hampir. Aku tak deal pun dengan dia. Aku zikir Allah. Kalau kau zikir Allah, mudah-mudahan syaitan tak kacau aku, mudah-mudahan syaitan tak kacau aku. Itu nama kau zikir syaitan, makin dia suka kau ingat di dalam kalbumu. Begitu ya. Jadi kau zikir satu hari aku zikir 7,000, tapi kau tak boleh tenang jiwaku ya. Kau bukan zikir Allah lah, kau zikir nombor. Kau cuma ingat, aku dah 7,000, aku dah 5,000, aku dah 3,000. Kemudian kau share dengan kawan-kawan kau, aku dah zikir sekian banyak, sekian banyak. Itu bukan zikir Allah, itu zikir nombor, itu zikir tayang, itu zikir share. Kalau kau tak zikir, kau tak dapat share. Kalau kau nak share, dah senang kau tak zikir, kau takut konon-konon bohong. Biar aku jujur. Betul, sudah payah aku zikir, jadi aku boleh. Itu bukan zikir Allah, itu zikir nama. Itu zikir nombor namanya. Bukan zikir Allah. Sebab itu kau tak boleh tenang, mesti menggelacat. Can see, you know. In some people, we know that dia zikir yang banyak. Tapi kok tak tenang gitu ya. Kok tak anteng gitu ya. Tak tumak ninah. Kok masih pencilaan. Kok masih, kadang-kadang bukan pencilaan, bahkan pencicilan sekalipun. Pencilaan gini. Tak kena. Jengkelitan lagi. Nah, tu jengkelitan. Kalau pencicilan, macam apa tak pencicilan tu? Tak ubah macam, maaf cakap ya, macam monyet kena belacan. Itu pencicilan. Kau nak tahu ya. Tu tengoklah kamus-kamus begitu. Yang aku tengok kok masih jengkelitan, dah zikir tapi kok masih jengkelitan. Sebab kau bukan zikir Allah, kau zikir nombor.
Yang kau hanya nak targetkan, I must meet this number, I must meet this number, then I can share. Lagi tak guna. Kau tak share pun tak guna, kau share lagi tak guna, double tak guna. Hati-hati wahai tuan-tuan sekalian ya. Hati-hati sangat wahai tuan-tuan sekalian ya. Betul, amal biar berpandu ya. Berpandu dengan guru ya. Jadi kau punya amal pun betul dan elok ya. Tetapi jika kamu melihat seorang yang perilaku, cara menuntut ilmu dan ibadahnya tidak dilakukan dengan tenang, pelakunya emosional dan bodoh. Kan kita dah bilang kan, emosional dan bodoh kan boleh dibaca. Lepas tu bab ini keluar selepas bab baca muka orang. Muka orang aku tengok aja aku tahu dia ni bodoh. Tengok muka orang aku tahu dia emosional. Allah. Tengok muka orang saja aku tengok keluar aja tayang muka dia aku tahu ini penipu. Macam mana aku nak dengar cakap dia? Apa dia bilang pun, oh ini serius, ini perkara kita kena jaga, ini perkara begini. Aku tengok muka kau, aku dah tahu kau penipu. Macam mana aku nak percaya cakap kau? Begitu ya. Emosional dan bodoh, maka ketahuilah bahawa kegiatan itu digerakkan oleh nafsu dan hawa. Baik ya. Sebab hawa merosak dan menggoncangkan akal. Di mana pun berada, hawa akan selalu merosak. Di mana pun berada, maknanya in whatever position. Maksud di mana itu, di masjid kah, di kelab malam kah, di masjid pun. Kirakan kelihatan harta kah, kelihatan tasbih pun, asal hawa saja akibatnya lah merosak. Kalau rosak mesti menggoncangkan. Di mana? Di kelab malam kah, di masjid. Kalau dari hawa, tetap menggoncangkan. Suasana apa? Suasana sebut apa? Penyanyi. Kau sebut Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah. Kalau sebut daripada nafsu, tetap menggoncangkan. Bukan tenang. Lafazmu Allah. Matlamatmu diri. Itu bukan zikir Allah ya. Zamannya zikir diri ya. Zikir nombor kita katakan tadi ya. Di mana pun berada, hawa akan senantiasa merosak. Demikianlah sifat hawa. Jika hawa berinteraksi dengan akal, hawa akan merendahkan dan menggoyahkannya. Betul. Kadang-kadang terfikir juga, no lah, what we are doing is correct lah. Betul ke kita ini banyak-banyak sangat kuliah begitu, tapi ikhlas ke tak gitu ke? No, dapat pahala lah. Every time kita pergi masjid, kita bukan pergi kelab malam lah. Dia nak gitu. Habis zikir. Then you want me to stop ah? Aku dah zikir satu hari 7 kali. Kau nak aku tengok baca majalah lagi ke? Dia mesti nak bidasnya. Nak menunjukkan dia betul. Yang betul, lawan. Kau jangan buat kecuali yang real. Nanti kau lihat apa jadinya. Jika berinteraksi dengan hawa, hawa akan mengotori dan merosaknya. Jika berinteraksi dengan agama, hawa akan mengotori dan merosaknya. Betul, hawa nafsu kalau interaksi dengan akal, dia akan bidas akal. Interaksi dengan agama, ibadat, sembahyang, mengotorinya. Semua dengan cemar. Ibarat sulam dengan yang tak betul, mengoyakkan kain. Kita katakan tadi. Lukis dengan dakwat yang tak betul, mencomotkan kain, bukan mengindahkan kain. Baik. Sehingga kamu dapat melihat bahawa orang yang agamanya dan cara bersuluknya baik, bila dikuasai oleh hawa, urusannya menjadi kacau. Keadaannya menjadi buruk dan dibenci masyarakat. Betul. La haula wala quwata illa billah. Ya Allah, ampunkan dosa ya Allah. Pandu kami ke jalan yang benar ya Allah. Singkap kabur ya Allah. Jangan kami tertipu ya Allah. Jangan kami tertipu daripada nafsu kami sendiri ya Allah. Kecuali kau bantu kami ya Allah. Kau serlahkan ya Allah kesalahan kami agar dapat kami perbetulkan. Pandu kami ya Allah. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Astaghfirullahalazim. Begitulah sifat kebatilan. Ia akan merosak kebenaran jika keduanya bercampur. Jika hawa mampu merosak orang berakal dengan agama, lalu bagaimana menurutmu hawa merosaki pencinta dunia dan yang jiwanya lemah? Orang ada ahli agama pun hawa boleh rosakkan, ini kan pula pencinta dunia. Orang ahli agama, orang ahli ibadat, orang ahli amal pun hawa nafsu boleh merosakkannya. Ini kan pula pencinta dunia, ini kan pula pencinta hiburan, ini kan pula pencinta maksiat dan segala kekotoran. Lagi dia merosakkan. Nanti dia tapi dihiasi dengan cantik seolah-olah kau buat itu still okay, still okay, still okay, still okay, still okay. Allah. Rupanya sarang dalamnya, keropos.
Bagaimana keadaan mereka nanti? Wallahu alam bissawab. Setakat di sini tuan-tuan sekalian. Semoga Allah Ta'ala memelihara kita, menetapkan iman kita. Al-Fatihah.